Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti siri ini. Bukanlah untuk menunjuk pandai, sebaliknya sekadar nak berkongsi apa yang kami ada bersama-sama dengan anda. Kok manapun kata orang, sharing is caring. Betul tak? Wallahu a'lam. Kali ini yang ditakuti oleh semua adalah gagal. Persoalannya, kenapa kita perlu takut? Adakah kita dilahirkan untuk gagal? Atau apa sebenarnya maksud gagal? Sebab dalam kehidupan saya bertemu dengan ramai orang yang gagal. Boleh dikatakan semua orang biasa gagal. Kenapa kita takut? Itu persoalannya. Sebahagian mengatakan, ialah setiap kali kita gagal, maka itu ada kos yang terpaksa kita keluar. Betul, saya setuju dengan perkataan itu. Lagi, kalau kita gagal, maka kita telah menghabiskan separuh daripada apa yang kita usahakan sia-sia kerana kita gagal. Yang ni saya tak berapa setuju. Sebab apa? Okey, jom kita tengok. Kalau kita kata gagal, bermaksud kita tidak mencapai sesuatu yang kita inginkan. Contohnya, kita nak A, tapi kita dapat B. So, kita gagal untuk mendapatkannya. Atau gagal dalam erti kata, kita tidak berjaya. Sebenarnya, hari ini ada satu perkara yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita. Tapi nanti sebelum tu, dengarkan cerita ini. Tahukah anda, ketika Colonel Sanders meninggal dunia, beliau ada beberapa ribu cawangan KFC di seluruh dunia. Dengar sekali lagi, mark my word, beberapa ribu cawangan. Congak mudah sahaja. Kalau satu cawangan memberikan keuntungan kepada beliau setahun 1 juta, kalau beberapa ribu, pendek kata, beliau ada beberapa ribu juta. Kalau ribu juta, dia dah tak jadi ribu juta. Dia dah jadi bilion pendapatannya. Dan tahukah anda, bila anda dengar cerita begitu, anda akan kata, wah, dia berjaya. Tapi, bukankah sebelum itu Colonel Sanders biasa gagal banyak kali dalam hidup beliau? Kena buang kerja, kena buat projek tak jadi, kerja dekat satu tempat lain diusir, dan ada tempat yang beliau ambil untuk take over tak jadi, dan berapa kali rencah KFC itu beliau reka, tetapi orang semua tak mau untuk nak rasa. Nah, di sini kita dapati bahawa kejayaan beliau adalah hasil daripada kegagalan beliau beberapa kali. Macam mana? Nampak ada jalan di situ, bukan? Okey, jom kita ambil pula siapa tak kenal dengan orang yang membawa cahaya dalam kehidupan manusia hari ini. Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Beliau berapa kali gagal buat lampu? Semua orang maklum dan boleh baca. 10,000 kali. Maknanya lampu yang ada pada kita hari ini adalah hasil kegagalan seseorang sebanyak 10,000 kali. Kalaulah beliau, okey, jangan kata kalau. Andai beliau tidak melakukan kegagalan 10,000 kali itu, adakah beliau akan bertemu dengan lampu yang kita guna hari ini? Boleh jadi tidak. Jadi apa sebenarnya rahsia yang tersembunyi di sebalik kegagalan? Wallahu. Kenapa saya kata begitu? Sebab, kenapa kita perlu ada a negative relationship dengan kegagalan? Why build a negative relationship with failure? Sedangkan, kalau untuk orang Islam sendiri, Nabi yang sebut, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Seolah-olah kalau kita kata sebaik-baik orang yang gagal adalah yang berusaha.
Jadi dalam Islam sendiri meletakkan bahawa kegagalan seseorang dalam menjadi seorang Muslim pada certain waktu bukanlah sesuatu yang perlu dipandang benci pada dia. Sebaliknya, sekiranya dia bertaubat, dia adalah sebaik-baik orang yang gagal. Orang yang gagal pun ada yang terbaik dalam agama. Jadi poin saya nak bagi tahu kata, jom kita tengok sekiranya kita letak daripada atas tadi. Yang pertama, kalau kita kata kita gagal sebab kita tak berjaya mencapai sesuatu. Dalam hidup kita, berapa kali kita dapat benda yang kita nak? Atau berapa kali yang kita dapat benda yang kita tak mau tapi kita perlu? Yang kedua, berapa banyak perkara dalam hidup yang dirancang tapi tak come out hasilnya seperti yang kita rancang? Itu satu kegagalan. Dan kalau kita kata dari segi kesediaan, berapa ramai orang yang gagal bersedia dengan COVID-19? Jadi seolah-olah hidup kita sentiasa dikelilingi dengan benda yang boleh membawa kita kepada berfikir, aku gagal. Fine, tak ada masalah. Sebab apa? Kegagalan sebenarnya adalah satu ruang yang diberi kepada kita untuk mengembangkan keadaan kita, mengembangkan potensi kita dan meletakkan kita di tempat yang sepatutnya. Itulah tujuan kegagalan. Bayangkan Thomas Alva Edison ketika orang kata, kamu gagal sebanyak 10,000 kali. Tak, beliau menukar kepada positive vibes. Apa dia? Saya menjumpai 10,000 cara salah membuat lampu. Cuba bayangkan kita ambil perkataan itu, kita letak dalam kehidupan kita. Okey, ambil saya dulu. Saya biasa ceramah dan gagal dalam ceramah saya beberapa kali. Jadi saya, kalau kata, saya gagal lah dalam berceramah, rugi je orang main, dengar-dengar tak best. Sebaliknya, cuba kita letakkan positive vibe. Saya menjumpai beberapa cara lain yang tak sepatutnya digunakan dalam menyampaikan satu ceramah atau kuliah. Dengan cara begitu, saya boleh improve diri saya. Time to time, saya jadi semakin baik untuk diri saya. Nampak? Bayangkan positive relationship yang kita bina dengan kegagalan kita membuahkan hasil yang lumayan sebenarnya. Wallahu a'lam. Bukan bermakna saya mengatakan jom kita gagal sama-sama, jom kita gagal beramai-ramai. No, saya bukan cakap macam tu. Apa yang saya cuba sampaikan ialah kita sentiasa dikelilingi dengan perkara yang boleh membawa kita kepada kegagalan hari-hari. Okey, jom kita ambil kita daripada kecil. Kita belajar berguling. Daripada awal kita nak berguling, adakah kita berjaya? Tak semua orang berjaya. Majoriti 99% gagal kali pertama nak guling. Tapi kita tak guling pagi, lepas tu tak mau guling dah. Sat lagi, lepas subuh guling lagi. Waktu duha guling lagi, zuhur guling lagi, asar guling lagi, maghrib guling lagi, isyak guling lagi, nak tidur pun guling lagi. Benda yang sama yang kita gagal, kita buat banyak kali. La ilaha illallah. Okey, jom kita tengok pula kita berjalan. Bertatih. Mana kali pertama kita nak tatih tu, kaki kita nak langkah tu, berapa ramai orang jatuh dan menangis. Menangis. Kegagalan yang membawa kita jatuh melutut dan menangis. Ada yang jatuh tertiarap menangis. Tapi ibu kita, bapa kita terus kata kepada kita, tatih, tatih, tatih. Suruh semua berjalan. Betul tak betul? Dan kita tak pernah pun rasa takut untuk nak berjalan. Kita terus berjalan hari-hari. Sehingga hari ini kita boleh berdiri, jalan sendiri, jogging setempat, berlari. Allahu Akbar. Okey, jom tengok naik basikal. Ini benda yang paling saya suka sekali dan hari ini saya missing perasaan ini. Setiap kali sampai petang, kayu basikal yang kita paling looking forward. Betul tak betul? Kita berebut dengan adik-beradik. Okey, soalan. Jatuh basikal banyak kali tak? Banyak kali.
Masa starting mula daripada roda 3 nak tukar jadi 2 roda saja. Jatuh banyak kali tak? Banyak kali. Lutut ada luka tak? Banyak kali. Berdarah tak? Berdarah. Tapi esok belum habis kelas kafar dah looking forward nak naik basikal. Belum habis kelas agama dah lari nak balik nak main basikal. Apa saja pagi bangun tidur belum breakfast apa pun basikal dulu. Ingat tak? Sebab apa? Sebab di sini jelas kepada kita, sekiranya kita memandang positif pada kegagalan, dia membawa kita kepada kejayaan. Dia membawa kita kepada kejayaan. Sepatutnya kegagalan bukanlah satu perkara yang menyebabkan kita hina, gelak ke orang, bagi malu orang. Sepatutnya kita risau bila kawan kita gagal, adik-beradik kita gagal. Sebab apa? Mereka sudah one step closer untuk menjadi orang yang berjaya. Kita daripada dulu sampai sekarang tak mula apa step pun, hanya masih gelak kepada semua orang. Dan kita masih lagi duduk di belakang keyboard kita, masih mengata kepada semua orang tanpa buat apa-apa. Janganlah macam tu. So hari ini, jom. Satu perkara, ubah mindset kita, pandang positif pada kegagalan. Insya-Allah, kegagalan ini akan membawa kita kepada kejayaan. Paling simple, tengok dakwah baginda Nabi SAW. Kali pertama, kali kedua dihalau keluar daripada Mekah sehingga baginda berjaya di bumi Madinah Al-Munawwarah. Sehingga sekarang berkembang luas agama baginda Nabi SAW. Kegagalan, anda takut? Nah, tak ada apalah.